Okey, pertama hashtag kerajaan PN, kerajaan 69. PN dah tak ada lagi lah. Kerajaan 69. Hashtag kerajaan 69, kerajaan yang gagal, kerajaan yang tunggang langgang. Bak kata hari ni lah kan, Ismail Sabri diminta supaya membetulkan kerajaan yang dirosakkan oleh Ismail Sabri. Ismail Sabri diminta supaya membetulkan kerajaan setelah mengambil alih daripada kerajaan gagal yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, supaya Ismail Sabri bolehlah membetulkan kerajaan ini yang sebelum ini dipimpin oleh Ismail Sabri. Hashtag kerajaan 69. Saya ulang balik. Kita berharap supaya Perdana Menteri Ismail Sabri dapatlah membetulkan kerajaan yang telah dirosakkan oleh kerajaan sebelum ini, di mana timbalan Perdana Menterinya adalah Ismail Sabri. Sekian. Tuan-tuan, bila dah kerajaan tunggang langgang macam ni tuan-tuan, kita nak kata macam mana? Kita nak simpulkan macam mana orang macam ni. Kerajaan ni kita nak bawa macam mana? Dia macam ni. Satu perkara kita kena jelas. Bila dia orang dah bersama sekarang ini, dulu masa tahun lepas, masa Bersatu mengkhianati Pakatan Harapan, masa geng-geng Azmin mengkhianati Pakatan Harapan, masa itu PAS dan juga UMNO mencurigai. Dia curiga dengan kerajaan Perikatan Nasional. Dia curiga dengan kerajaan Bersatu pada waktu itu. Masa itu bukan nama dia Perikatan Nasional, belum ada nama lagi. Hanya PRN Sabah baru nama Perikatan Nasional. Adalah nama tapi tak rasmi. So apa yang berlaku selepas itu, mencurigai itu sentiasa berlaku. Dan di antara orang yang hashtag kerajaan gagal adalah Najib. Najib ni banyak mengkritik kerajaan di samping menteri-menteri yang lain lah. Sekarang ini dia dah tukar kerajaan. Now, isu dia, pengkhianatan itu berlaku kali kedua. Kita pun tahu, pertama di sewaktu Bersatu, kedua UMNO mula take over. Seperti saya kata tahun lepas bahawa UMNO takkan puas hati sehingga dia jadi Perdana Menteri. Kerana kes-kes ni terlalu banyak tuan-tuan. 40 tahun, 40 tuduhan, 42 tuduhan, 30 tuduhan. Hari ini Zahid Hamidi minta supaya ditangguhkan mahkamah sebab dia kata pergi hospital. Sehingga mahkamah sepina doktor perubatan nak tunjuk betul ke dia pergi hospital. Tuan-tuan. Kenapa dia nak delay-kan perkara ni? Sekarang ini tengah tunggu ni, siapa menteri undang-undang, siapa menteri KDN ni tengah tunggu, tengah berkira-kira. Siapa AG baru tengah berkira-kira ni tuan-tuan. Jangan tak tahu, ini calculation. Jangan sampai hukum jatuh dulu tuan-tuan. Kira dulu. Supaya senang nanti mereka nak buat perkiraan. Perkiraan itu jadi mudah. Jadi sekarang ini kalau kita nak tahu dalam kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan 69 tuan-tuan. Kerajaan 69 itu saya kata hari itu, siapa ingat graf saya macam ni kan. Ini Bersatu, ini UMNO. Sekarang ini UMNO, ini Bersatu. Dia kat mau terbalik je tuan-tuan. Dia terbalik macam tu je. 69. Macam keluarga nombor 9 lah. Macam saya sebut semalam keluarga nombor 9 kan. Okey. Now, apa isu yang akan melanda kerajaan ini tuan-tuan? Di samping kita kata sekarang ini antara yang hangat diperdebatkan, terutama bila pergi Publika hari tu, masa itu Perikatan Nasional pergi Publika, PAS, Bersatu and the gang itu berjumpa dekat Publika GPS bukan Perikatan Nasional, tapi PAS, Bersatu dan juga komponen-komponen Perikatan Nasional berjumpa dekat Publika, membincangkan antara lain adalah apa jawatan yang kita kena pegang. Sekarang ini. Sebab sebelum ini kita kena ingat ada lebih 70 jawatan menteri. Ura-ura mengatakan bahawa Ismail Sabri akan mengecikkan jumlah menteri dan timbalan menteri yang akan ada dalam kerajaan ini. Itu pada awal-awal perancangan dia. Awal-awal perancangan Ismail Sabri adalah untuk mengecikkan kabinet yang ada, kerana tujuan dia adalah ini kabinet untuk nak memerangi COVID. Bukan fokus dia adalah fokus pada COVID, nak jimat. Bagi saya itu satu tindakan yang betul. Satu tindakan yang bijak adalah mengecikkan kabinet yang ada. Number one, kita boleh fokus dengan apa yang kita buat. Number dua, kita boleh mengurangkan kos. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang sangat bijak. Namun begitu, kebanyakan mereka yang katanya menyokong Ismail Sabri ini, bertindak menyokong atas dasar apa?
Mereka bertindak menyokong atas dasar apa? Mereka tak pernah ada masalah dengan Anwar Ibrahim pun. Kebanyakan mereka tak pernah ada masalah dengan DAP pun. Kebanyakan mereka kecuali PAS lah, tak ada masalah dengan Amanah pun. Masalah mereka bukan kerana mereka ada masalah ni mereka tak menyokong. Masalah mereka adalah kerana mereka perlukan. Mereka tahu mereka akan labar sesuatu. Sekarang ini Ismail Sabri membawa cerita dalaman bahawa dia akan membawa satu kabinet kecil. Satu kabinet yang tak lebih mungkin 30, maksimum pun 50 orang. Maksimum 50 orang menteri dan kementerian untuk dia nak bawa. Tetapi ramai dah mula tak puas hati. Tuan-tuan, gaji menteri sedap tuan-tuan. Timbalan menteri gaji sedap. Okey, kita sebut gaji ahli parlimen 20,000. Campurlah menteri dengan jawatan, dengan mungkinlah allowance dia, dengan gaji dia mungkinlah tambah lagi 40,000, 60,000. 60,000 gaji menteri, timbalan menteri tuan-tuan. Lepas itu dapat pula rumah free, dapat driver, dapat kereta, dapat pula tol free, dapat minyak free. Itu menteri tuan-tuan. Kalau dah tak jadi menteri, baru merasa 18 bulan. Sempat membawa janda dia dalam kereta kan, sempat. Baru 18 bulan tuan-tuan. Tiba-tiba jatuh kerajaan. Tak dapat jadi menteri. Takkanlah tak dapat jadi menteri. Apa barang macam ni? Kan? Kita penat-penat ni membantu kerajaan Ismail Sabri ni naik, tiba-tiba kita tak dapat jawatan. Penat-penat kita sokong dia. Kalau tahu macam ni, baik tak payah sokong. Sebab itu ada usaha sekarang ni, ada ura-ura. Kenapa? Mahathir kata jangan buat undi percaya. Jangan buat undi percaya. Sebelum saya bawa benda tu, saya nak cerita. Bila Ismail Sabri ada ura-ura mengatakan dia nak kabinet yang kecil, kabinet yang tak besar macam sebelum 70 lebih, dah ada bangkangan. Sampaikan mereka dah mula push nama seperti TPM itu. Okey, saya nak cerita kabinet kecil ni. Kecilnya kabinet Ismail Sabri, dia tidak ada timbalan Perdana Menteri. Dia buat macam Muhyiddin buat. Tidak ada timbalan Perdana Menteri. Itu nak tunjuk bahawa dia punya usaha adalah bertujuan, tidak lain, tidak bukan hanya semata-mata nak pergi lawan COVID ini kerana naratif dia ditakut dia akan jadi kerajaan gagal lepas ini. Hari ini 20,000 tuan-tuan. Hari ini saja 20,000. 20,000 kes hari ini saja. Kalau betul tak tengok saya tak kisahlah. Betul tak betul kita pun tahu dia takkan lagi jauh daripada jumlah itu. Tak adalah hari ini tiba-tiba jadi kosong. Kan, betul tak? Jadi kita nampak usaha dia itu, pertama dia tak nak buat TPM. Tak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Ditawarkan kepada sesiapa saja. Star minta, GPS minta, Parti Sabah minta, Parti Sarawak minta, semua minta jawatan. Azmin pun minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin pun minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Semua nak jadi timbalan Perdana Menteri sekarang ni. Tuan-tuan tahu timbalan Perdana Menteri dia ada 500,000,000 punya bajet. Setengah bilion, 500 juta punya bajet. Bukan setengah juta, 500 juta punya bajet untuk timbalan Perdana Menteri saja. Itu yang berebut nak jadi timbalan Perdana Menteri ni. Bukan senang tuan-tuan. Banyak bajet tu. Tetapi Ismail Sabri kata perancangan awal, ini perancangan awal menurut maklumat yang saya dapat, bahawa tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Kabinet akan dikecilkan, maksimum pun 50 menteri macam zaman Pakatan Harapan, tetapi idealnya 30, dan fokus untuk setahun setengah ini pastikan COVID ini berjaya diselesaikan. Kurang 1 digit ke 2 digit angka masuk pilihan raya. Itu dia punya aim dia. Jadi bila masuk pilihan raya, apa naratif dia akan bawa? Tengok, UMNO berjaya menyelesaikan masalah COVID. Yang bersatu tak mampu buat. Yang Pakatan Harapan tak payah cerita lah. So bila dia dah berjaya selesaikan COVID, maka pada waktu itu dia jadi hero. Dia akan nampak dia jadi hero. Tuan-tuan, kita tahu vaksin roll out sekarang ini dah laju dah. 200,000 normal lah. 200,000, 300,000 dah biasa. So by the end of this year, 60 to 70% 2 dos. By next year 80% easily kita akan dapat. Kemudian kita boleh reducekan angka itu sekurang-kurangnya. Dia ada positif, tetapi fasa 1 dia apa orang kita kan fasa dipanggil. Apa dipanggil stage 1, stage 2. Walaupun positif tapi tidak bergejala atau bergejala sedikit, macam sesama demam-demam, itu sahaja. Tapi tak teruk.
Jadi kalau kita nampak keadaan macam tu, kita akan dapat lihat selepas itu pilihan raya akan dilakukan. Sebab itu saya kata dia akan dibuat seawal tengah tahun hadapan, selewat hujung atau awal tahun 2023. Kenapa? Sebab dia nak tengok dulu daripada segi bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah COVID ini. Bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah COVID ini dulu. So bila dah dapat diselesaikan, maka dengan mudahnya dia masuk pilihan raya, dia kata that's it, UMNO telah menjadi kerajaan yang berjaya. Tidak seperti Bersatu. Sebab UMNO akan lawan Bersatu. UMNO berkemungkinan akan lawan PAS. Kenapa? Sebab sebelum ini mereka bersama dalam Muafakat Nasional, tetapi PAS telah mengkhianati Muafakat Nasional, maka berkemungkinan PAS suka atau tidak dia terpaksa sama ada berganding dengan Bersatu atau kena lawan 3 penjuru. Kena lawan 3 penjuru, tuan-tuan. So tidak dapat tidak, kerajaan ini akhirnya akan bertembung. Kerajaan ini akan bertembung sesama mereka. Dan tak ada DAP, tak ada Amanah, tak ada PKR. Mereka bertembung sesama mereka dalam PRU nanti. Sebab itu kenapa Mahathir mengeluarkan kenyataan hari ini. Dia kata tak wajar undi percaya dilaksanakan segera. Dr. Mahathir berpandangan gesaan agar undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dibuat segera di Parlimen adalah tidak wajar. Bekas Perdana Menteri itu berkata jika Ismail Sabri gagal mendapatkan sokongan majoriti ketika ia dilaksanakan, ia akan membawa kesan negatif terhadap imej negara di peringkat antarabangsa. Dan ini semua alasan. Ini semua alasan. Kenapa alasan saya kata? Sekarang ini Mahathir takut orang yang diletak dia dalam Bersatu, yang UMNO nak letak, yang UMNO sekarang dia nak pegang, dia takut bahawa kerajaan ini akan jatuh sekali lagi. Dia takut kerajaan ini akan jatuh sekali lagi. Kenapa, tuan-tuan? Seperti saya sebut tadi, sebenarnya pertikaian itu ada, jawatan tu ada, tuan-tuan. Sebab itu saya kata kena buat undi percaya sebelum lantik kabinet. Bila lantik kabinet dahulu baru buat undi percaya, itu nama dia rasuah. Kalau buat undi percaya dulu baru lantik kabinet, yang itu bukan rasuah. Itu menunjukkan okey betul mereka menyokong, dan baru buat kabinet. Atau tak menyokong. Tapi kenapa takut nak buat? Sebab pelantikan itu mengikut kata Ismail Sabri akan dibuat dalam minggu ini. Akan difinaliskan dalam minggu ini. Namun jawatan itu nampaknya sekarang ini dalam keadaan stalemate. Semua nak. Semua tak nak hilang. Dia orang kata apa? Sekurang-kurangnya, sesiapa yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri sewaktu zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, tidak hilang jawatan mereka. Kementerian bertukar tak apa. Kementerian nak tukar tak apa. Orang ni pergi sini, yang ni pergi sini, yang ni menteri jadi timbalan-timbalan ke bawah. Itu tak jadi masalah. Tetapi mereka tak nak kehilangan jawatan menteri dan timbalan menteri mereka. Mereka tak nak kehilangan jawatan, tuan-tuan. Jadi bila mereka tak nak kehilangan jawatan, akhirnya kita sedar bahawa mereka ini tidak lain tidak bukan bercakap, berbincang, menyokong atas dasar semata-mata kerana nak kuasa. Saya tertarik sebenarnya nak bawa kenapa perkara ini akan jadi satu benda yang membebankan Ismail Sabri. Sebab kita kena faham satu perkara. Dilema dia ada dalam cuba nak menangani COVID, selepas itu berjaya dan mengadakan pilihan raya, tapi dia tak boleh lakukan kalau kabinet terlalu besar. Kenapa kabinet terlalu besar ni tak boleh? Dia tak fokus. Semua orang duk sibuk sana sini macam dia dululah. Semua orang duk sibuk sana sini, nak jawatan itu, nak jawatan ini, nak peruntukan itu, peruntukan ini. Dia akan sibuk dengan benda lain. Itu yang pertama. Kedua, dia membuka ruang dan peluang kepada parti lawan, bukan PKR, DAP, Amanah, tetapi Bersatu dan juga PAS mendapat dana untuk pilihan raya mereka. Itu merupakan antara sebab kenapa UMNO rasa takut nak bagi jawatan ini kepada counterparts mereka. Tapi dalam pada masa yang sama, tak boleh tidak. Tak boleh tidak, tuan-tuan. Nak kena bagi juga. Kalau tak bagi, nanti mereka berada dalam keadaan kesukaran. Sebab apa? Kalau tak bagi, akhirnya, itulah tadi Mahathir kata, jangan buat nanti takut. Dia akan kita akan menghadapi masalah. Dia akan menghadapi masalah. Ismail Sabri akan menghadapi masalah daripada segi sokongan. Mampu ke tidak dia menyokong
orang itu menyokong kerana mereka tidak ada jawatan. Jadi dilema, konundrum sekali lagi. Macam mana Muhyiddin Yassin berlaku tahun lepas, tahun ini konundrum sekali lagi. Sekali lagi satu dilema. Bukan konundrum. Sekali lagi satu dilema. Bukan konundrum, tapi dilema. Dan macam saya kata tadi, jawatan timbalan Perdana Menteri itu pun nak tak nak, pada awalnya rancangan dia tak nak bagi. Tapi nampak gayanya terpaksa dia bagi. Cuma persoalan dia siapa? Sekarang ini ura-ura mengatakan Azmin Ali akan ditolak jadi Perdana Menteri. Azmin Ali ditolak jadi Perdana Menteri. Tetapi perkara itu tidak disenangi oleh counterparts daripada UMNO. Mereka-mereka daripada UMNO tidak menyenangi perkara ini. Kenapa tuan-tuan? Azmin Ali ini dikenali sebagai orang yang pro Mahathir, itu satu. Tetapi dia, kedua, menurut maklumat yang saya dapat, kenapa dia tidak disenangi? Dia mempunyai image yang buruk. Di dalam kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan sebelum ini, dia mempunyai image yang buruk. Bukan setakat dengan video dia, tetapi dengan apa orang kata, pembawaan dia, dengan cara dia secara social medianya, dia mendapat image yang buruk. Orang tidak melihat dia sebagai seorang yang boleh disenangi. Dan kita faham politik. Politik ini adalah satu medan di mana kita kena senang dengan orang itu, baru kita disokong. Persepsi rakyat kena baik dengan orang itu, baru orang itu disokong. So UMNO tidak mahu dilihat bersekongkol dengan orang yang ada persepsi buruk. Maka disebabkan oleh itu, dia akan membawa kepada satu persoalan yang besar. Sama ada UMNO sanggup nak memikul biawak hidup. Ini betul-betul biawak punya hidup di dalam kabinet mereka, atau selepas ini Azmin akan dijadikan hanya sekadar rakyat ahli parlimen biasa tanpa jawatan. Itu kita akan tengok nanti. Dan kita jangan lupa pula bagaimana pula dengan ahli-ahli parlimen lain. Zahid Hamidi kita tengok, Majlis Tertinggi Tajuddin Rahman, kita ada Ahmad Maslan, kita ada Najib Tun Razak. Apakah mereka tidak ada jawatan selepas ini? Apa akan jadi kepada mereka? Adakah mereka tidak ada jawatan selepas ini? Itu menjadi persoalan yang terpaksa dijawab oleh semua orang. Terpaksa dijelaskan oleh Ismail Sabri. Adakah dia tak sanggup memberi jawatan kepada counterpart dia sendiri, kepada orang dia sendiri yang menyokong dia? Ini antara kenapa saya kata bahawa kerajaan ini akan bergolak sekali lagi, tuan-tuan. Dan dia bergolak, saya percaya bergolak kali ini dia tak akan jatuh. Tapi bergolak kali ini menyebabkan suka atau tidak, terpaksa kerajaan yang kerajaan yang ada sekarang ini mengadakan pilihan raya secepat mungkin. Itu yang mungkin berlaku dalam situasi yang ada sekarang ini. Okey.